semakin hebat pula para walaun-walauntit menyerang pemimpin-pemimpin beragama Muslim berbangsa Melayu daripada parti DAP. Ada di antara mereka dikafirkan, ya, kononnya sudah murtad. Waduh, sahabat-sahabat semua. Bagaimana dalam musim bulan Ramadan ini mereka boleh membuat fitnah, mengkafirkan orang lain? Tidakkah ini satu ajaran takfiri, sahabat semua? Ajaran sesat, seperti mana yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin, bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Siapa yang ikut PAS akan sesat. Jadi dia pun sudah sesat. Dan satu juga laporan polis oleh YB Johan kerana beliau difitnah dan ugutan bunuh, sahabat-sahabat semua. Ini satu perkara yang amat mengejutkan kita. Jadi saya ingin membawakan dua laporan media ini. Yang pertamanya, pemimpin DAP lapor polis isu parang terbang. Wow, sampai terbang parang tu, sahabat semua. Adakah ini satu ugutan? Adakah ini satu ugutan bunuh dan sebagainya? Ya, ini yang menarik untuk kita ikuti. Jadi pemimpin DAP Syarizan Johan membuat laporan polis terhadap seorang pengguna Facebook kerana memberikan amaran tragedi parang terbang terhadapnya. Anggota Parlimen Bangi membuat laporan polis itu hari ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi, Kuala Lumpur. Katanya langkah ini juga penting sebagai pengajaran kepada orang lain yang membuat komen melampau batas, katanya. Syarizan yang juga seorang peguam turut memuat naik tangkap layar komen yang tertulis, muka-muka pengkhianat bangsa dan agama. Inilah bila berlakunya tragedi parang terbang lagi, mereka akan lari hingga lubang cacing dengan penuh ketakutan, namun tetap tewas dan akhirnya tumbanglah menyembah bumi dalam keadaan yang hina bersama tuan-tuan mereka. Itu antara komen, ya, di dalam media sosial. Kalau anda boleh nampak, ini dia. Kalau bagi saya ini adalah berbau fitnah dan juga ugutan. Jadi sementara itu, mengumumkan laporan polis itu di media sosial, Syarizan berkata dia membuat laporan polis kerana tidak mahu mengesahkan sama ada pelaku memohon maaf secara ikhlas. Pautan ke komen asal yang dipertikai kini tidak lagi dapat diakses, kemungkinan telah dipadam. Inikah walaun yang dikatakan pejuang sudah buat ugutan seperti ini, lari, lepas tu akaun dipadam. Ini namanya para walaun yang tidak punya akal, bodoh dan sebagainya. Hanya tahu untuk menyemarakkan kebencian, hanya tahu untuk menyemarakkan suhu perkauman, tetapi malangnya, sahabat semua, mereka sanggup lakukan apa sahaja, walaupun mereka ini adalah seagama, sebangsa. Jadi apa sudah berlaku? DAP bukan agama. DAP adalah parti. Begitu juga dengan parti PAS. Parti PAS bukan agama. Kalau walaun-walauntit lebay-lebay mengatakan PAS itu adalah agama, mereka memang sudah sesat. Jadi hentikan tuduhan kafir terhadap kami. Itu antara kenyataan beberapa pemimpin Muslim dan juga Melayu yang ada di parti DAP ini. Antaranya naib pengurus DAP Syed Omar Bakrib Ali mau tuduhan kafir dan murtad yang dilemparkan ke atas umat Islam yang menyertai parti itu dihentikan. Katanya amalan takfiri itu sangat bahaya, sedangkan ia bukan sahaja tidak berasas, malah bersifat ekstrim. Ada yang senang dengan pemilihan sahabat saya, Ahli Parlimen Bangi, Syarizan.
dan juga Parlimen Bentung yang Safurah sebagai ahli jawatan kuasa pusat CAC DAP. Dan sejak keputusan diumumkan lewat petang 16 Mac lalu, banyak kecaman liar dilemparkan khususnya di media sosial. Ada yang tuduh kafir, murtad dan sebagainya. Ya, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Dia juga memetik beberapa komen berbentuk kecaman di media sosial yang menuduh mereka sebagai telah murtad, serta mempersoalkan siapa yang akan menguruskan jenazah mereka. Syekh Omar yang tidak terpilih sebagai anggota CAC itu mengingatkan bahwa tomahan sebegini bukanlah perkara baru, kerana dia sendiri pernah mengalami situasi serupa ketika menyertai DAP sedekat yang lalu. DAP bukan agama, katanya. Katanya bahwa menyertai DAP tidak berkaitan dengan iktikad keislaman seseorang. DAP adalah sebuah wadah politik dan bukan agama. Menyertai DAP tidak bermaksud seseorang keluar daripada Islam ataupun menganut agama lain. Mereka yang menuduh sedemikian mungkin terdiri daripada golongan yang jahil atau berfikiran ekstrim, katanya. Dia turut mengingatkan bahawa menuduh seorang Muslim sebagai kafir merupakan amalan takfiri yang dilarang dalam Islam. Merujuk kepada hadis Nabi, katanya jika seorang menuduh saudaranya sebagai kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika ia tidak benar. DAP iktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Selain itu, Syekh Omar turut menegaskan bahawa DAP beroperasi mengikut lunas undang-undang dan menerima perlembagaan persekutuan, termasuk perkara 31 yang menetapkan Islam sebagai agama rasmi negara. Jadi DAP tidak menentang Islam. Sebaliknya, kami menghormati Islam sebagai agama persekutuan dan perjuangan kami adalah berlandaskan prinsip demokrasi yang serta kebebasan berpolitik, katanya. Sehubungan itu, dia menyuruh agar tuduhan tidak berasas terhadap ahli politik Muslim dalam DAP dihentikan serta-merta. Ini satu yang amat-amat memalukan, sahabat semua. Secara terbuka mereka membuat tuduhan pemimpin-pemimpin Islam di dalam DAP katanya sudah murtad, sudah tukar agama. Waduh. Apa motif mereka membuat fitnah dan tuduhan seperti ini, sahabat-sahabat semua? Adakah mereka begitu terdesak kerana tidak punya modal untuk dimainkan, dipolitikkan? Kerana kalau mereka bercakap bagaimana menguruskan negeri, membangunkan negeri, mereka tak boleh cakap pasal Kelantan, Kedah, Perlis dan juga Terengganu. Kerana semua rakyat tahu menilai kegagalan PAS memerintah negeri-negeri ini. Jadi, apa yang mereka terpaksa lakukan? Memainkan isu 3R. Mengkafirkan orang Muslim sendiri, menfitnah dan membuat ugutan. Ini satu yang sudah melampau. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Novel Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.